Okey, dalam perbahasan yang lepas, kita dah masuk kepada uh, bahagian yang pertama lah daripada nota kita itu, iaitu berkaitan dengan kaedah bacaan huruf ataupun sebutan huruf berdasarkan kedudukan dan berdasarkan barisnya, dan dibahagikan kepada dua bahagian utama, iaitu tafkhim dan tarqiq. Okey, silapnya nota lain. Itu nota satu. Sekejap. Okey, kita berada pada nota 3. Okey, sementara kita tunggu yang lain, ada apa-apa nak tanya ke tentang perbincangan minggu lepas? Semua boleh faham apa itu tafkhim, apa itu tarqiq. Jadi kalau kita berjaya menguasai bahagian ini, artinya kita telah di samping membaca dengan betul, bahkan kita next level lah, iaitu kita disebut sebagai seorang pembaca Al-Quran yang fasih. Fasih ataupun biasa juga tempat kita dipanggil fasahah. Maka kalau kita mampu menguasai bahagian ini, dianggap kita telah melengkapi ataupun berjaya menyebut sifat huruf, makhraj huruf, bahkan sampai satu tahap dianggap sebagai orang yang mahir membaca Al-Quran. Okey, dalam perbincangan lalu sedikit ulangan ataupun secara ringkas kita sebut bahawa dalam perbincangan tafkhim dan tarqiq ini, tafkhim secara umumnya bermaksud kita tebalkan sebutan sesuatu huruf, kemudian tarqiq adalah menyebut dengan nipis, menyebut huruf itu dengan nipis. Dan ada bahagian-bahagian tertentu pada bahagian tarqiq itu, iaitu ada yang ataupun kategori tafkhim dan tarqiq itu ada yang ditafkhimkan, ditebalkan selama-lamanya, ataupun yang kedua dinipiskan selama-lamanya, dan ada yang bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan, melihat kepada kedudukan huruf itu, kemudian apa huruf yang ada sebelumnya dan apa yang ada selepasnya. Jadi yang ditafkhimkan selama-lamanya ialah huruf isti'la lah, huruf isti'la, dan di antara huruf isti'la itu ada huruf yang dipanggil itbaq. Yang itu 7 huruf itu ditebalkan selama-lamanya. Kemudian sebaliknya, lawan kepada isti'la ialah huruf istifal. Jadi sebutannya adalah rendah ataupun dengan nipis. Kemudian ada 3 huruf yang mana berubah-ubah bergantung kepada keadaan, iaitu yang pertama huruf alif. Kalau huruf alif ini yang mana huruf sebelumnya adalah huruf isti'la, maka vokal ataupun sebutan alif itu, alif mat itu adalah tebal. Kalau sebelumnya huruf istifal disebut dengan nipis. Dan kita maklum bahawa alif yang mana makhrajnya adalah al-jawf. Al-jawf bermaksud semasa menyebut huruf alif itu sebagai huruf mat, maka ia tidaklah kita kata mengena mana-mana bahagian dalam mulut, melainkan dia berada pada ruang al-jawf itu, rongga itu. Kemudian demikian juga huruf al-lam, huruf lam khususnya pada lafzul jalalah, pada kalimah Allah. Kalau sebelum kalimah Allah itu ada huruf yang berbaris atas ataupun hadapan, maka kalimah Allah itu dibaca dengan, ataupun lam pada lafzul jalalah itu ditafkhim ataupun disebut juga sebagai taghlid, ditebalkan. Tetapi kalau
sebelum lafzul jalalah itu ada huruf yang mana berbaris bawah disebut dengan nipis. Okay, kemudian perbincangan terakhir iaitu tentang ar-ra', tentang ar-ra'at ataupun perbincangan tentang sebutan huruf ra. Kita ada empat kategori, yang mana kategori yang pertama sentiasa ditarqiq. Tarqiq itu maksudnya sentiasa dinipiskan dan ada keadaan-keadaannya. Kemudian yang kedua, boleh dibaca dengan dua wajah ataupun dua keadaan, sama ada tafkhim ataupun tarqiq, dua-dua boleh. Tetapi tarqiq itu lebih diutamakan. Dari segi keharusannya dua-dua boleh, tetapi digalakkan tarqiq. Kemudian sama juga yang ketiga, dua-dua boleh baca tetapi keadaan itu digalakkan tafkhim. Dengan tebalkan ra itu lebih diutamakan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ditafkhimkan. Maksudnya keadaan itu, ra itu adalah ditebalkan. Sebutannya tebal. Sama ada kalau kita lihat kadang-kadang huruf ra tu berbaris, atas, depan ataupun bawah. Kadang-kadang juga dibahaskan dalam kategori semua ini. Kadang-kadang ra itu pun kalau mati pun boleh atau boleh kita kata juga dibahaskan. Maksudnya ra tu juga disebut dengan tebal ataupun nipis. Bukan maksudnya kalau bukan sekadar ada baris sajalah, bahkan masa mati pun disebut hukum-hukumnya. Baik, dalam perbincangan lalu kita telah cover bahagian pertama iaitu ra yang ditarqiq. Ra yang ditarqiq, secara ringkasnya, ra berbaris bawah disebut dengan nipis, iaitu dengan ri. Kita sebut dengan ri. Contohnya dalam nota kita ni disebut ri, bawahnya baris bawah kepada ra itu adalah kita kata asas. Ra itu disebut dengan nipis. Contohnya kalimah rijalun, rijal, ataupun kalau berada pada depan kalimah ataupun huruf pertama dalam satu perkataan, nipis. Kemudian tak kisahlah tengah ke ujung ke juga dinipiskan asalkan kalimah asalkan barisnya berbaris bawah. Kemudian diimalahkan, ra yang diimalahkan hanya satu tempat saja dalam Al-Quran, majri', walaupun disebut secara imalah, juga dikategorikan sebagai nipis. Kemudian ada hukum di sini raum. Yang ketiga raum itu ketika mana kita sebut dengan separuh harakatnya. Contohnya wa nufikha fis sur, wa nufikha fis sur. Jadi kat situ kita tak betul-betul waqaf. Tak betul-betul waqaf tetapi kita datangkan wajah raum. Raum ni macam baris bawah tapi kita bagi 1/3 je harakatnya. Kemudian yang keempat, yang kelima, seterusnya tuan-tuan dah lihat dalam nota masing-masing. Kita nak pergi kepada yang kedua. Okey, yang kedua ni di mana ada dua wajah, iaitu ra yang berbaris ataupun dibenarkan. Ra yang dibenarkan untuk kita tarqiq dan tafkhim, tetapi tarqiq lebih diutamakan. Maksudnya dua-dua wajah adalah dibenarkan, tetapi kalau jumpa dalam satu ayat, maka kita baca dengan nipis. Baca dengan nipis. Okey, cuma bahagian ini tuan-tuan perempuan sebagai intronya dia bukanlah satu kaedah yang kita panggil banyak contoh dalam Al-Quran. Ia lebih kepada situasi itu sama ada satu ataupun dua kalimah saja yang terlibat. Jadi seolah-olah kalau kita ingat kalimah-kalimah ini boleh dibaca dengan dua wajah, maka kalau kita tak mampu nak ingat ayat dari segi kaedah pun tak apa. Contohnya kita ingat yasri wa nuzuri, itu pun kita dah boleh tahu bahawa dibenarkan dengan dua wajah. Okey. Kalau kita tak tahu bahawa di sebalik
apa di sebalik kalimah yang asalnya, contohnya pertama itu dia kata ra yang ditarkibkan dengan baris mati. Maksudnya kalau wakaf lah, baris mati diwakafkan dengan baris mati. Maksudnya asalnya hidup tetapi diwakafkan dengan baris mati dan selepasnya wujud ya yang datang untuk tujuan. Okey, kat sini ya tu kita tak dapat lihat. Maksudnya tak ada dalam Quran, tak ditulis. Tidak ditulis. Tetapi asal kepada kalimah itu kalau dari segi bahasa Arabnya, maksudnya dia ada sebenarnya kat situ. Dia ada huruf. Ada huruf ya. Okey, kemudian sorry kejap ya. Okey, jadi kalau kita lihat pada kalimah yasri. Yasri asalnya ada ya. Kemudian wanuduri. Okey, kalau kita wakaf, maka kita boleh baca dengan wanudur dengan tebal ataupun wanudur dengan nipis. Tetapi nipis diutamakan. Kemudian wallaili idza yasr, itu nipis. Kalau ditebalkan wallaili idza yasr. Tapi dalam situasi ini nipis adalah diutamakan. Kemudian yang seterusnya ra yang diwakafkan dengan baris mati. Maksudnya asalnya dia hidup, diwakafkan lalu jadi matilah, dan selepasnya wujud ya yang dibuang. Sama juga situasi yang pertama tadi, ya yang dibuang untuk tujuan binaan, didatangkan dalam Al-Quran pada satu kalimah sahaja. Maksudnya dalam mana-mana tempat dalam Al-Quran kalau jumpa kalimah ini, maka dibenarkan baca dengan dua keadaan, dua wajah, tebal ataupun nipis. Tapi prefernya adalah nipis. Contohnya ayat dalam surah Ad-Dukhan, misalnya fa'asri bi'ibadi. Kalau kita nak waqaf dengan fa'asr, itu tebal, fa'asr itu nipis. Kemudian kalau an, sebelumnya ada huruf an, maka an asr itu nipis, an asr itu tebal. Tapi dalam kes ni kita prefer dibaca dengan nipis. Okay, kemudian yang ketiga, ra yang diwakafkan dengan baris mati. Sama, situasi 1, 2, 3 tu sama. Kemudian sebelumnya wujud huruf isti'la. Huruf isti'la mati. Betul, huruf isti'la mati. Dan sebelum huruf ini terdapat huruf yang berbaris bawah. Okey, dalam Al-Quran hanya satu tempat saja, iaitu al-fitr, al-qitr. Contohnya dalam Al-Quran, wa asalna lahu ainal qitr. Itu kalau tepat. Wa asalna lahu ainal qitr. Itu kalau nipis. Huruf isti'la sebelum ra, ada huruf ta itu adalah huruf isti'la, dan sebelum huruf ta itu ada baris bawah. Jadi seolah-olah bila kita bahaskan tentang hukum ra ini, bukan hanya huruf pertama sebelum ra, bahkan dua huruf sebelum ra pun diperhatikan barisnya. Dan dia agak complicated jugalah. Tapi kalau kita ingat, walaupun kita tak mampu nak sebut kaedah-kaedah 1, 2, 3, 4 ini, kita tak ingat keadaannya, tapi bila kita tahu satu tempat ini saja dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Sabah, maka kita boleh ingatlah satu kalimah ini saja dibenarkan dua wajah. Kemudian ra, situasi yang keempat, yang mana dibenarkan dua keadaan, tebal ataupun nipis, tapi nipis itu lebih diutamakan. Maka dia kata kat sini, ra yang mati di tengah kalimah. Maksudnya kedudukan ra itu berada pada tengah kalimah. Sebelumnya baris bawah asli. Okey, kemudian dan selepasnya huruf isti'la. Jadi bukan setakat dibincangkan ataupun diteliti
huruf sebelum ra, bahkan diteliti juga huruf selepas ra. Jadi dalam situasi keempat ini, huruf selepas ra ialah huruf isti'la. Kalau situasi yang ketiga, huruf sebelum ra adalah huruf isti'la. Maka kat sini dibenarkan dengan dua wajah. Contohnya dalam surah Asy-Syu'ara. Perkataan ini dalam surah Asy-Syu'ara. Sekejapnya saya recall ayat apa. Contohnya dalam surah Asy-Syu'ara ayat dia apa disebut kalla inna ma'i rabbi sayahdin fa auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kullu yang sini situasi ni bukan sebab mati kullu fir itu kalau tebal firqin kullu firqin itu kalau tebal. Kalau nipis kullu firqin kullu firqin kullu firqin kullu firqin qattaudil azim. Okey, jadi diutamakan wajah dengan tarqiq kullu firqin qattaudil azim. Firqin hanya satu kalimah ini saja dalam al-Quran yang mana menepati situasi mati di tengah kalimah ra, mati di tengah kalimah. Kemudian sebelum ra ada baris bawah dan selepas ra ada huruf isti'la juga berbaris bawah. Okey, complicated tak apa. Kalau kita ingat firqin, qitr, asri, kemudian yasri, wa nuzuri pun okey dah. Kita ingat 3-4 kalimah ini, maka kita tahu bahawa dibenarkan dengan dua wajah, tapi tarqiq itu lebih diutamakan. Sebaliknya, dalam situasi yang ketiga, ra yang dibenarkan. Kita baca dengan dua keadaan. Tarqiq ataupun tafkhim, tetapi tafkhim lebih diutamakan. Dua-dua boleh baca, tetapi kita baca dengan tebal itu lebih baik dah. Okay, contohnya yang pertama, dia kata ra yang diwaqafkan. Dengan baris mati. Maksudnya asal ra itu hidup, tetapi dia mati kerana waqaf. Dibaca ketika wasal dengan baris atas. Maksudnya dalam keadaan asal, ejaan asal, barisnya adalah atas. Kemudian sebelumnya wujud huruf isti'la yang mati. Sebelum huruf ra itu huruf isti'la yang mati. Kemudian sebelum huruf ini terdapat huruf yang berbaris bawah. Okay, saya tunjukkan kat tuan-tuan perempuan. Okay, ra, perhatikan ra. Ra ni baris atas. Tetapi bila kita waqaf, dia akan jadi matilah. Kemudian huruf sad pula adalah huruf isti'la yang mati. Kemudian sebelum huruf isti'la iaitu huruf sad itu ada huruf mim yang berbaris bawah. Maka dalam sebutan dalam contoh Al-Quran dia kata hanya satu kalimah sahaja. Takat saya ingat perkataan Misra ini ada dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf. Contohnya udkhulu Misra insyaallahu aminin. Udkhulu kalau kita nak berhentilah. Kalau nak berhenti baru dibenarkan dua wajah. Tapi kalau kita nak baca langsung udkhulu Misra, ra kekal tebal kalau kita wasal. Tetapi dibenarkan kat sini dua wajah kalau kita berhenti. Udkhulu Misr. Itu kalau tafkhim. Udkhulu Misr. Kemudian kalau nipis udkhulu Misr. Udkhulu Misr. Dia itu kalau dalam situasi nak berhenti. Diwakafkan. Kalau diwakafkan. Kalau kita keliru, rasa susah nak faham, kita sambung je lah. Sebab kalau dari segi contoh wakafnya, dia adalah pada pertengahan ayat. Okey, kemudian situasi yang hampir sama iaitu ra yang diwakafkan dengan baris mati. Maksudnya asalnya dia hidup tetapi datang
baris mati itu kerana waqaf, kemudian dibaca ketika wasal dengan baris bawah. Tadi dibaca ketika wasal dengan baris atas. Sebaliknya yang kedua ini dibaca dengan pada asalnya, tulisan asalnya baris bawah dan sebelumnya wujud huruf yang berbaris atas. Sebelumnya ada huruf berbaris atas. Okey, mungkin baris dalam nota ni tak berapa nak terang. Okey, contohnya kalau kita berhenti pada perkataan, okay, dia bagi beberapa contoh lah kat sini. Contohnya wujud huruf yang berbaris atas, basyar, contohnya qaulul basyar, itu dalam keadaan kita tebalkan. In hadza illa qaulul bashar. Okey, kalau nipis qaulul bashar. Kemudian kalau di depan bin nuzur, itu kalau tebal, kalau nipis bin nuzur. Okey, kemudian kalau sebelum ra ada huruf yang mati dan mati yang didahului oleh baris atas, contohnya wal asr. Wal asr. Okey, kena ingat sebab kita selalu jumpa. Dan selalu kita baca surah Al-Asr, maka kena alert lah. Okey, kalau kita nak berhenti pada sebutan Al-Asr, kita baca dengan tebal itu lebih utama. Kalau nak baca dengan nipis pun dibenarkan. Wal Asr. Tapi lebih fasih kita baca dengan Wal Asr. Okey. Kemudian kalau situasi yang berikutnya, baris depan sebelum ra yang mati mendatang itu kerana waqaf, ada baris depan al-usr, al-khusr, al-usr. Okey. Itulah contoh-contoh yang disebut, maksudnya dia contoh-contoh yang terpencil. Kalau kita dengar orang baca dengan wajah, salah satu wajah kita tak ingkarilah, dia masih lagi membaca dengan wajah yang dibenarkan. Okey, seterusnya situasi yang terakhir pun agak banyak juga situasinya, ataupun keadaan yang terakhir, yang keempat, iaitu kita tafkhimkan ra. Kita tafkhimkan ra, kita tebalkan sebutan huruf ra. Ini keadaan yang terakhir. Okey, secara asasnya ra yang berbaris atas. Dia kata yang nombor satu ni kita kata keadaan yang paling basic lah. Kalau ra baris atas, maka teballah dia. Tak kisah sama ada dia berada pada awal kalimah. Contohnya pada kalimah ra, rabbi, rabbi. Kemudian ataupun berada pada tengah kalimah, bi rabbikum, bi rabbikum. Ra berada pada tengah kalimah ataupun ra berada pada akhir kalimah, dengan syarat dibaca dengan wasal. Okey, tadi kalau mati dia banyak ceritalah kalau mati, kalau waqaf. Tapi kalau terus dibaca dengan bersambung, maka ra yang berbaris atas itu walaupun berada pada hujung kalimah dibaca dengan tebal, dibaca dengan tafkhim. Kalau kita wasal, kalau waqaf baru banyak cerita. Okey, contohnya kat sini dia kata laisal birra an tuwallu, laisal birra, ra. Jadi kat situ ra dibaca dengan tebal kerana situasi bersambung. Sebab tu saya highlight kat sini kerana wasal. Tapi kalau ra berada di hujung, kemudian kita wakafkan pula, barulah kita teliti situasi yang kita sebut sebelum ini. Sama ada kadang-kadang dibaca dengan tarqiq ataupun dibaca dengan dua wajah. Kemudian yang kedua, ra yang berbaris depan. Tadi berbaris atas, yang kedua baris depan. Sama juga dia kata sama ada pada awal kalimah ataupun tengah ataupun akhir. Contohnya ayat kullama ruziqu.
ru kat depan kan, ru. Kullama, kalau nipis yang salahnya dibaca ru. Tapi hendaklah dibaca dengan tebal sahaja. Itu kullama ruziqu. Kemudian atau tengah, yubsirun, sad baris bawah, kemudian ra tu berbaris hadapan, yubsirun, ataupun ra yang berbaris hadapan itu berada pada hujung ataupun akhir kalimah dibaca dengan wasal juga. Contohnya bal huwa kadza apa, saya'lamuna ghadan manil kadzabul ashiru inna ashiru. Jadi dalam surah Al-Qamar, saya'lamuna ghadan manil kadzabul ashiru inna mursilun naqati fitnah. Ashiru, dibaca dengan tebal. Ataupun dikata diwakafkan, diwakafkan dengan bacaan raum seperti huwal awwal wal akhiru, dibaca dengan separuh harakat yang dipanggil dengan bahasa Arabnya diistilahkan sebagai raum. Mungkin raum ni tuan-tuan perempuan mungkin jarang dengar berbanding dengan ishmam, tapi keadaannya lebih kurang sahaja. Okey, kemudian ra yang berbaris mati asli. Memang ra tu asal-asal mati, bukan kerana wakaf lah. Ra tu memang dah mati. Kalau situasi sebelum ni, ra mati kerana wakaf. Okey, istilah mati asli ni maksudnya asal-asal kalimah ra, asal huruf ra tu memang dah mati. Okey, bila ra mati asli ni bukan mati kerana wakaf, maka kita perlu lihat baris sebelum ra. Lihat huruf yang mana barisnya berbeza-beza. Okey, dalam situasi ketiga ni, sebelum ra, hurufnya berbaris atas. Huruf ra mati, sebelumnya berbaris atas. Contohnya kat sini, sama ada ra tu berada pada tengah kalimah, pada kalimah Maryam. Perhatikan, Maryam, ra berbaris, ra mati asli, kemudian huruf mim adalah berbaris atas. Maka kita kena tebalkan dengan satu wajah saja dibenarkan, iaitu Maryam. Maryam. Kita tebalkan sebutan ra, Maryam. Kemudian kalau ra berada di akhir kalimah, seperti contohnya pada perkataan la yaskhar, ra berada pada hujung kalimah. Ra berada pada hujung kalimah, kemudian sebelum ra hurufnya berbaris atas. Huruf kha itu berbaris atas. Maka la yaskhar, la yaskhar qaumun min qaumi. La yaskhar qaumun. Jadi ingat kalau ra matinya asli, kita lihat keadaan baris huruf sebelumnya. Kalau atas, maka ditebalkan. Sama juga situasi kalau ra yang baris mati asli, kemudian sebelumnya baris depan. Tadi atas, ni sekarang yang keempat ni baris depan. Sebelum ra hurufnya berbaris depan, kemudian tengah. Kedudukan ra itu berada pada tengah kalimah, seperti wa qur'anan. Contohnya Qur'anan Arabiyan ghaira dhi iwaj. Okey, ra berada pada tengah kalimah, sebelum ra hurufnya berbaris atas, kemudian atau di akhir kalimah. Kedudukan ra berada pada akhir kalimah, seperti faman yakfur bit-taghut. Okey, tuan-tuan perhatikan, ra berada pada hujung kalimah dan sebelum huruf ra itu ada fa yang berbaris hadapan. Faman yakfur bit-taghut. Okey, tadi wa qur'anan. Wa qur'anan. Okey, nanti insya-Allah bila kita baca dalam surah-surah nanti, kita cuba teliti baris-barisnya dan cuba lihat wajah-wajah yang dibenarkan.
Okey. Saya teruskan lagi. InsyaAllah nanti kita sediakan ruang untuk tuan-tuan perempuan baca. Ya, sekejap ya. Okey, baik. Selesai empat keadaan. Okey, kita pergi. Okey, masih lagi kita berbicara tentang ra yang kena tebal ataupun wajib ditebalkan. Tidak ada wajah yang lain kecuali tebal sahaja. Okey, boleh saya teruskan Kita dah berlalu setengah jam. InsyaAllah kita gunakan masa setengah jam lagi untuk perbincangan teori. Kemudian bermula jam 11, kita mulakan bacaan daripada surah-surah Al-Quran. Baik tuan-tuan perempuan, yang kelima, ra yang berbaris mati asli. Sama juga bermula daripada situasi ketiga, keempat dan kelima. Ra tu memang mati je. Asal dia memang mati, tak ada baris. Okey, kemudian sebelumnya baris bawah. Okey. Sebelumnya baris bawah. Ini perhatikan Kalau ra mati sebelumnya baris bawah, dia wajib sebenarnya dinipiskan. Wajib dinipiskan dalam situasi yang pertama atas sekali tadi. Tetapi situasi yang kelima ni kita teliti bahawa selepas huruf ra. Selepas huruf ra rupanya ada huruf isti'la, lalu wajib ditebalkan ra. Kerana selepas huruf ra tu ada huruf isti'la. Asli yang bersambung dengannya. Baris bawah, huruf sebelum ra, baris bawah asli. Baris bawah asli ni nanti kita akan tengoklah istilah ni kenapa digunakan. Maksudnya berlaku baris bawah asli tu memang dalam satu kalimah lah. Bukan mendatang. Okey, jadi selepas huruf ra, ada huruf isti'la. Ada wujud huruf isti'la, kemudian huruf isti'la tu pula berbaris atas. Huruf isti'la berbaris atas. Kalau kita pening tuan-tuan perempuan, kalau pening semua tu, kita ingat je, dalam ni ada hanya 5 kalimah sahaja dalam Al-Quran. 3 berulang, 3 ni hampir sama. Contohnya mirsadan. Okey, saya besarkan sikit. Okey, cuba perhatikan pada 5 kalimah ini, huruf ra berada pada tengah kalimah. Kemudian huruf ra tu pula matinya asli. Sebelum ra ada huruf berbaris bawah. Selepas ra ada huruf isti'la. Kemudian huruf isti'la tu pula berbaris atas. Jadi banyak syarat-syarat dia. Okey, banyak syarat tak apa kalau kita pening tertukar. Kita ingat je dalam Al-Quran bila jumpa kalimah ini, maka kita wajib tebalkan huruf ra, tebalkan sebutan huruf ra. Contoh 5 kalimah. Kita baca macam mana? Contohnya pada kalimah sada. Sada. Okey, sada. Kalau tak silap dalam surah An-Naba. Perkataan sada ini dalam surah An-Naba. Surah Amma Yatasaalun. Kemudian contoh yang kedua ialah bil mirsad. Bil mirsad. Okey, bil mirsad ada dalam surah labil mirsad ini dalam surah Al-Fajr. Inna rabbaka labil mirsad. Okey, walaupun sebelum ra ada huruf berbaris bawah iaitu mim, tetapi oleh kerana ada satu ciri yang lain iaitu selepas huruf ra ada huruf
isti'la dan berbaris atas pula. Maka dibaca dengan tebal. Ra dibaca dengan tebal. Bil mirsad. Kemudian contoh yang ketiga ialah wa irsadan liman wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Okey, kalau tak silap dalam surah At-Taubah wa irsadan. Okey, contoh yang keempat ialah firqah. Firqatin. Firqatin. Apa ayat dia? Saya tak hadir lah contoh dia. Contoh yang kelima ataupun perkataan kelima ialah qirtas. Qirtas. Dalam surah Al-An'am Allah sebut walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin. Fi qirtasin. Fi qirtasin. Jadi kalau kita ingat tempat-tempat ini, bila jumpa terus tebalkan. Terus tebalkan kerana sebelum ra walaupun berbaris bawah tapi kerana faktor wujud huruf isti'la selepas ra yang berbaris atas. Baik, tuan-tuan perempuan kita teruskan lagi. Soalan Boleh teruskan. Sila. Ustaz yang ke atas tadi tu yang ada 5 perkataan tu. Ya. Dia tanda mati tu bulat. Yang bulat tu dia ada makna di situ ke? Contohnya ni bulat ni. Bulat atas dia. ra semua. Betul. Kalau dalam mushaf macam mana? Saya tak perasan. Cik Hamzah ada perasan tak? Saya perasan dia ada 2 jenis mati, Ustaz. Mati bulat macam tu dengan mati yang tak bulat macam tu. Maksudnya mati dia separuh bulat. Dia okey. Wallahu alam sebab dalam nota ni dia macam tak ikut resam Usmani sangat. Jadi mungkin kita teliti nanti dalam mushaf. Cuba kalau Cik Hamzah ada mushaf tak sekarang depan? Ada. Ada. Cuba tengok surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, muka surat saya pun tengok sekali lah. Okey, surah Al-Fajr 593. Muka surat 593. Kalau Ustaz, kalau yang wal fajr tu jim mati dia bukan bulat terus, Ustaz. Okey, sama juga. Sekejap saya share screen pun boleh. Sementara tu, sekejap Saya dah buka mushaf. Okey, saya share screen mushaf yang kita belajar tu. Okey, walaupun tertulis dalam nota ni dalam keadaan kita kata mati tu berbentuk bulat, tetapi bila kita teliti dalam mushaf, keadaannya separuh bulat. Separuh bulat. Contohnya, inna rabbaka labil mirsad. Cuba perhatikan, itu keadaan dia. Tapi kalau mati berbentuk bulat, dalam mushaf kita, bukan dalam nota, jangan tertukar, ia lebih kepada satu huruf yang ditulis semata-mata tapi tidak dibaca. Betul Cik Hamzah? Contohnya wal fajr pun sama juga, separuh bulat. Kalau mati simbolnya yang bulat terus, contohnya ulaika. Kita tengok mushaf ni dalam muka surat sebelah. Okey, Cik Hamzah masukkan yang ni ke? Cuba perhatikan ulaika. Betul Ustaz. Okey, berbeza dua tanda mati, tetapi kalau bulat gini, bulat terus atau huruf waw ni, dia lebih kepada kita nak batalkan fungsi huruf tersebut dan seolah-olah dia hanya tulisan semata-mata. Tidak disebut pun, tapi kekal dalam bentuk resam, dalam bentuk tulisan. Ada ke tak ada macam tak ada fungsi. Tapi dia ada lah. Dia bukan mat, maksudnya gitu. Dia bukan mat. Betul, dia bukan mat.
Jadi dia letakkan simbol seolah-olah kosong, tak ada fungsi. Kita panggil mati juga, tanda mati juga. Tapi dia seolah-olah tak ada fungsi. Berbeza dengan mati yang separuh tu. Mati yang separuh tu dibaca juga alaihim. Contohnya yang tadi wal fajr. Bunyi juga jim. Jim tu bunyi walaupun mati. Jadi diletakkan simbol separuh bulat. Ataupun macam tu. Wal fajr. Wal fajr. Dibaca dengan nipis. Boleh Cik Hamzah? Boleh? Boleh Ustaz, terima kasih Ustaz. Tu beza simbol. Tu beza dari segi simbol. Jadi dalam nota dia tak follow resam Osmani. Jadi kita anggap baris sebenarnya adalah separuh bulat. Baik. Okey. Saya share balik nota. Okey. Kawan-kawan yang lain ada nak tanya apa-apa ke sementara? Okey, kalau tak ada, saya bawa kepada perbincangan berikutnya. Okey, ingat ada situasi kelima tu, kita ada perkataan-perkataan tertentu, maka kita ingatlah perkataan-perkataan ini. Mirsadan, nabil mirsad, wa irsadan, firqah, kemudian kirtasin. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada situasi ke-6. Dia ada 12 situasi semuanya. Jadi ada separuh lagi. Okey, yang ke-6 ni tuan-tuan perempuan, ra yang berbaris mati asli. Mati bukan kerana wakaf dan sebelumnya baris bawah asli juga. Tadi dah berulang istilah baris bawah asli. Kemudian yang bercerai darinya. Tadi baris bawah asli yang bersambung. Ni baris bawah asli yang bersambung. Situasi ke-6, baris bawah asli yang bercerai. Seolah-olah dia berada pada kalimah lain. Kemudian, okey, contoh yang ke-6 ni, ra yang berbaris mati asli dan sebelumnya baris bawah asli yang bercerai darinya. Contohnya, cuba perhatikan, alladhi tada. Cuba perhatikan ra mati, kemudian sebelum ra ada baris bawah. Baris bawah dari mati asli yang bercerai. Baris bawah asli yang bercerai. Baris bawah yang bercerai, cerai itu maksudnya pada kalimah yang lain lah. Pada kalimah lain. Tadi dalam satu kalimah, kemudian dalam satu kalimah pula hurufnya lepas tu ada isti'la. Okey, dalam situasi ni tuan-tuan perempuan, kita dapati biasanya dia ada alif macam ni. Kerap kali dalam Quran kita akan jumpa sebelum ra yang mati itu ada hamzah wasal ataupun alif yang tak ada tanda hamzah. Maka kalau kita jumpa, kita baca dengan alladhi tada. Alladhi tada. Walaupun sebelum ra baris bawah, tetapi dia bercerai. Mati itu pada kalimah yang lain, ra pada kalimah yang lain. Kemudian sama juga dengan waqur rabbirhamhuma. Bukan waqur rabbirhamhuma. Tetapi dibaca dengan waqur rabbirhamhuma. Kerana baris sebelum ra, baris bawah itu bercerai dan berada pada kalimah yang lain. Kemudian ra yang ketujuh, ra yang berbaris mati asli, sama juga dengan situasi yang atas-atas tu. Ra memang asal dia memang mati asli. Kemudian sebelumnya baris bawah baru datang. Baris bawah baru datang. Baris bawah baru datang ni istilahnya dia asal-asalnya tak dibaca pun. Tak dibaca. Kalau tuan-tuan perempuan belajar bahasa Arab, kita jumpa fi'il amar kan. Fi'il amar contohnya
Qara'a, yaqra'u, iqra'. Iqra' i itu baris tu sebenarnya kita letak je. Hakikat tulisannya tak ada pun. Sebab ra kita mulakan kalimah itu dengan qaf yang mati. Alif, qaf, ra, kemudian hamzah. Iqra'. Tetapi kita letakkan baris bila kita nak mulakan bacaan ataupun bila berada pada awal ayat. Itu kalau fi'il yang bermula dengan huruf qaf. Sekarang ni kalau fi'il amar yang bermula dengan huruf alif dan ra. Alif dan ra. Contohnya fi'il madhi dia raka'a, yarka'u, irka'. Irka'. Jadi ra itu mati, sebelumnya ada kita panggil hamzah wasal ataupun alif tanpa ada tanda hamzah. Maka irka' itu baris bawah tu kita letak saja. Asalnya tak ditulis pun. Maka kalau kita jumpa situasi ni dalam Al-Quran dan ia berada pada permulaan ayat, kita baca irji'i. Irji'i. Bukan irji'i. Salah. Kalau baca dengan irji'i, salah. Kerana baris tu baris yang baru kita letak saja. Yang betulnya kita baca irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini pun contoh dalam surah Al-Fajr juga. Jadi kita baca irji'i. Contohnya dalam surah An-Naml pun sama dengan perkataan raja'a yarja'u, irja' juga. Contohnya Allah sebut dalam surah An-Naml irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum. Irji' ilaihim. Jadi perkataan amar dia irji'. Irji'. Okey. Susah tak apa. Okey. Ingatlah kalau jumpa macam ni tulisan dia dan berada pada permulaan ayat, maka dibaca dengan tebal. Yang ke-8, ra yang berbaris mati asli. Ra yang berbaris mati asli macam situasi sebelum ni juga, dan dia kata sebelumnya baris bawah baru datang. Sama juga dengan yang ke-7. Cuma dia kata yang tercerai darinya yang tadi bersambung. Yang tadi situasi ke-7 bersambung. Yang ke-8 situasinya sama, peringkat awal ni sama, kemudian hujungnya dia kata bercerai. Bercerai. Jadi dalam contoh kita, okey, dia kata amirtabu. Amirtabu. Cuba perhatikan ra berbaris mati ataupun situasinya ada hamzah wasal itu, kemudian ra berbaris mati. Okey, sebelum ra ada huruf mim. Cuma mim ini pada kalimah yang lain, Kalau situasi ke-7 irji'i ini memang sebelum dia tu terus ada baris ataupun baris asal, kemudian dia bersambung, kemudian yang ke-8 ni dia bercerai pada kalimah yang lain. Jadi okey, yang pertama ni inirtabtum. Inirtabtum. Dan contoh yang kedua amirtabu. Amirtabu. Okey, seterusnya yang ke-9. Ra yang berbaris mati baru datang. Cuba perhatikan. Di sini dah berubah dah istilah. Tadi ra mati asli, sekarang bermula nombor 9. Dia kata ra yang berbaris mati baru datang. Baru datang, punca baru. Jadi mati tu kerana waqaf. Asalnya dia hidup, ada baris, ditulis atasnya ada baris. Kemudian dimatikan, mendatang. Benda tu berlaku kemudian kerana faktor waqaf. Kemudian diteliti sebelumnya baris atas. Sama ada ra itu berbaris atas. Okey, itu berbaris atas tu tulisan asal je lah. Tulisan asal. Bila mati ra
Walaupun baris asal dia ada, tapi bila wakaf dimatikan. Okey, diteliti pula apa baris sebelumnya. Okey, dalam situasi nombor 9, dia kata ra sebelum ra, huruf tu berbaris atas. Kita lihat kepada contoh wa man kafara. Contohnya kalau kita nak sambung wa man kafara fa innallah, ra tu tetap tebalkan. Cuma kalau nak wakaf tetap juga tebal, tak berubah. Wa man kafar, wa man kafar, tetap tebal. Okey, kemudian ataupun sebelum ra itu, ra yang mati mendatang itu ada baris depan. Contohnya innahu huwal barrur rahim, itu kalau kita sambung. Innahu huwal barrur rahim. Barru tebal. Kalau kita berhenti pun tetap juga tebal. Innahu huwal bar. Innahu huwal bar. Itu kalau terpaksa berhenti. Sebab kalau ikut ayat ni hanya lepas perkataan al-bar hanya ada kalimah ar-rahim saja. Itu kalau nak berhenti. Kalau tak nak berhenti tak apalah, kekalkan tebal. Ataupun dikata berbaris bawah dengan syarat didahului dengan sesuatu yang mewajibkan tafkhimnya seperti bisyararin. Okey, kalau kita nak berhenti dengan ra, bisyarar, bisyarar, bisyarar. Okey. Contohnya dalam Quran, ta'mi bisyararin kal qasr. Pendek je ayat dia. Tapi kalau nak berhenti, tarmi bisyarar, tarmi bisyarar. Macam tu. Okey, kemudian kita nak habis dah. Okey, sabar. Okey, yang ke-10, ra yang berbaris mati baru datang. Sama juga dengan yang sebelum ni. Kemudian kerana tujuan wakaf. Okey, mati bukan kerana keadaan asal tetapi kerana wakaf. Kemudian dan huruf sebelumnya baris depan. Huruf sebelumnya baris depan. Kemudian sama ada ra itu berbaris atas seperti berbaris atas ni yang ori dia lah. Okey. Okey. Contoh ayat dia wa yuwallunad dubur, wa yuwallunad dubur. Okey, dalam surah Al-Qamar. Kalau nak praktis kalau nak praktis hukum ra ni, tuan-tuan puan-puan boleh lihat surah Al-Qamar juzuk 27. Kat situ semua waqaf dia ataupun semua tempat berhenti fawasil dia, nombor-nombor ayat tu berhenti dengan huruf ra. Jadi boleh praktis lah. Ada yang tebal, ada yang nipis, ada yang dua wajah. Okey. Jadi dalam situasi wa yuwalluna dubur, bur ditebalkan ataupun berbaris depan seperti fa innama yashkuru li nafsihi. Fa innama yashkur. Yashkur. Kalau nak berhenti pada yashkur. Fa innama yashkuru li nafsihi. Tapi nak lengkapkan ayat, sambung je. Fa innama yashkuru li nafsihi. Seterusnya, yang kedua terakhir tuan-tuan puan-puan, ra yang berbaris mati baru datang. Kerana tujuan wakaf sama juga dengan yang sebelum ni. Dan sebelumnya ada huruf mati yang didahului oleh baris atas. Okey, ini pun kerap kali kita jumpa juga, sama ada ia adalah kerana bacaan wasal berbaris atas. Okey. Contohnya berbaris, okey. Innal amr. Innal amr. Okey, kemudian idza jaa nasr. Idza jaa nasr. Itu kalau nak berhenti. Kalau nak berhenti. Okey, kemudian huruf yang mati itu alif. Okey, sebelum ra itu ada alif. Fattakun nar. Fattakun nara. Tebal kalau sambung. Fattakun nar allati waquduhan nas.
Tapi kalau nak berhenti, fattaqun nar. Fattaqun nar. Kemudian dikecualikan. Dikecualikan. Demikian itu pada ya ini seperti al apa ni ayat dia? As-sair. Apa ayat dia dalam Quran? Lupa. Tapi kalau ni dia kata ditarkibkan. Kalau macam ni bentuk dia ditarkibkan. Okey. Maksudnya dikecualikan daripada kaedah yang ke-11 ini. Okey, yang terakhir yang ke-12, ra yang berbaris mati baru datang. Okey. Dengan kerana tujuan waqaf dan huruf sebelumnya mad yang dilalui oleh baris depan. Baris depan. Sama ada ra itu dalam keadaan bacaan wasal berbaris depan seperti sudusin khudr. Sudusin khudr. Okey. Ra berbaris depan sebelum ra mati. Sudusin khudr. Okey, ini surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Ataupun baris atas. Berbaris atas. Okey, dia kata kat sini contohnya wal-laili idza ataupun apa al-yasr. Al-yusr. Al-yusr. Innama. Apa contoh dia? Wallahu alam, lupa. Okey, atau huruf yang mati itu waw seperti tarji'ul umur. Sebelum ra yang mati itu ada huruf waw. Wa ilallahi, contohnya wa ilallahi turja'ul umur. Turja'ul umur. Okey. Contoh dalam surah yang lain, innahu dhanna an lan yahur. Kalau berhenti, ra baris atas, ra. Jadi sebelum ra tu ada huruf waw, kemudian kita wakafkan dia, innahu dhanna an lan yahur. Nak berhenti pun tebal, kalau sambung pun tebal. Innahu dhanna an lan yahura bala. Tebal. Okey, begitulah tuan-tuan perempuan secara ringkasnya. Nanti melalui talaki, melalui selalu baca, kita boleh perasan walaupun kita tak mampu nak, kita kata apa, nak hadirkan kaedah-kaedah yang dikemukakan dalam nota ni. Maksudnya kalau kita selalu baca dan kita alert kalimah-kalimah tertentu, kita kena baca tebal, sama ada tebal tu satu wajah ataupun dua wajah, ataupun nipis satu wajah ataupun dua wajah kan. Okey. Baik, insya-Allah nanti kita lihat contoh-contoh kalau ada dalam surah-surah bacaan kita. Baik, alhamdulillah selesai. Sekarang kita dah berada pada jam 11. Jadi para peserta, tuan-tuan perempuan bersedia dengan mushaf masing-masing ataupun boleh lihat mushaf pada skrin. Baik, insya-Allah okey, ramai hari ini, alhamdulillah, lagi ramai pada minggu lepas. InsyaAllah hari ini kita cuba cover dua surah. Kita mulakan dengan surah At-Tin diikuti dengan surah Asy-Syarh. Surah At-Tin dengan surah Asy-Syarh. Baik. Pada minggu lepas sekitar 9 orang saja yang hadir, yang sempat baca. InsyaAllah hari ini kita cuba seramai mungkin. Jadi cuba perhatikan dahulu, saya cuba baca dan kita lihat hukum hakam tajwid yang ada dalam surah At-Tin. Lepas selesai surah At-Tin, kita sama-sama baca. Lepas tu baru kita pindah kepada surah Asy-Syarh. Okey, tuan-tuan perempuan perhatikan ya. Okey, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan peserta semua, surah At-Tin ada 8 ayat. Mari kita teliti apa yang terkandung dalam surah At-Tin daripada hukum hakam tajwid. Okey, baik. Surah At-Tin ayat yang pertama, Wat-Tin disebut kat sini mad tabi'i. Sama juga waz-zaitun, dia kata mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Kemudian ada lam syamsiyah pada kedua-dua kalimah At-Tin dan Az-Zaitun. Okey, seterusnya ayat yang kedua. Okey, kat sini ada kita jumpa topik yang kita bahaskan sebelum ini, iaitu tarqiq. Basicnya kerana ra berbaris bawah. Faktor nipis lazimnya ra berbaris bawah, maka waturi sinin. Okey, ra berbaris bawah disebut tarqiq ra. Mad tabi'i watu dua harakat, sinin. Okey, kemudian ma'arif pun dia mention juga. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga mad tabi'i, kemudian mad arid lisukun, kemudian alif lam qamariyah. Wa hadzal baladil amin. Ada dua kalimah yang ada alif lam qamariyah. Kemudian yang keempat, ayat yang keempat. Okey, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Jadi dia kata hams, ada sifat hams pada ahsani. Pada huruf ha itu dizahirkan sifat hamsnya ahsani. Kemudian ada qalqalah kubra. Tapi rasanya silap ni kot. Qalqalah kubra pada laqad, sedangkan ia adalah qalqalah sughra. Kan laqad khalaq, kalau berhenti mungkinlah qalqalah kubra, tapi kalau kita sambung laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada dal yang mati itu, pada qaf yang mati itu, pada qaf yang khalaqna dan taqwim ini semuanya adalah qalqalah sughra kerana ia berada pada tengah-tengah ayat. Tengah-tengah ayat, melainkan kalau kita waqaf pada laqad, barulah jadi kubra. Kemudian mad tabi'i al-insan, mad munfasil fi ahsani. Okey, bila sebut mad munfasil, kita dah belajar pada modul yang lepas, boleh dibaca dengan 2 ataupun 4. 4 ataupun 5. 4 ataupun 5. Seterusnya ada mad arid. Okey, kita skiplah mad arid ni, ada kebanyakan dalam semua ayat ada mad arid. Kemudian ada ikhfa hakiki, iaitu pada kalimah al-insan. Kemudian ayat yang kelima ada hams. Thumma radadnahu asfala. Pada sin yang mati itu ada zahirnya sifat hams.
Okey, kemudian qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra pada kalimah thumma radadnahu asfala. Okey, kemudian ada tafkhim. Tafkhim kerana ra berbaris atas. Basic je ra berbaris atas pada awal kalimah radadna ra berbaris atas ditafkhimkan. Kemudian mad tabi'i radadnahu, kemudian safilin mad arid safilin, okey sama. Kemudian ayat yang ke-6 okey, ada gunnah. Gunnah di sini bermaksud wajibul gunnah lah, iaitu thumma. Okey, kemudian yang ke-6 qalqalah sughra, iaitu pada ajrun pada kalimah falahum ajrun. Kemudian tafkhim pada ra yang berbaris depan ajrun. Ra berbaris atas, berbaris depan, itu faktor utama ra ditafkhimkan. Kemudian juga pada ghairu ra berbaris hadapan dan sebelumnya ada huruf ya yang mati, ghairu. Okey, kemudian mad tabi'i allazi amanu salihat. Okey, kemudian ma'rif. Okey, kemudian mad badal amanu. Okey, mad badal ni pun kita kata ada kiraat yang khas yang cakna tentang mad badal ini, iaitu kiraat Warsh. Kiraat lain lah, iaitu dibaca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Amanu. Itu kiraat yang lain. Cuma dizahirkan, ditonjolkan kepada para pembaca kerana ini adalah salah satu bentuk mad yang ada nama khas, iaitu mad badal. Kemudian izhar ajrun ghairu. Ra yang mana ada tanwin atasnya berjumpa dengan ghain. Okey, kemudian izhar syafawi falahum ajrun diizharkan mim yang mati. Seterusnya lam syamsiah salihat, kemudian mad tabi'i. Okey, semua ni. Kemudian ada hams ayat yang terakhir, ada hams pada kalimah biahkami. Biahkami. Tadi ahsani. Sekarang ni biahkamil hakimin. Kemudian ada tafkhim. Okey, tafkhim alaysa Allah. Okey, cuba ingat yang kita ulang kaji tadi. Pada lafzul jalalah, bila ada kalimah ataupun huruf sebelum lafzul jalalah itu berbaris atas, maka lam pada lafzul jalalah kalimah Allah ditafkhimkan. Itu kita baca alaysa Allahu. Kemudian mad tabi'i al-hakimin, kemudian ada ma'arid, seterusnya lam qabariyah. Baik, tuan-tuan puan-puan boleh ready dengan mushaf masing-masing ataupun nak lihat di skrin pun boleh. Okey. Kita cuba dengar daripada semua yang hadirlah pada hari ini, insya-Allah. Okey, saya jemput seorang demi seorang Okey, kita mulakan dengan okey, Cik Hamzah dululah sebab nama atas sekali. Tak tahu apa, di atas sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cik Hamzah, ringankan sikit qalqalah tu. Laqad khalaqnal sekali lagi ringan. Lantun ada. Laqad Silakan.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okey, teruskan. Summa radadnahu asfala safilin. Okey. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Sekali lagi pada falahum. فلهم أجر غير ممنون. Okey, teruskan. فما يكذبك بعد بالدين. Okey. أليس الله بأحكم الحاكمين. Okey, bagus Syamzah. Baik. Terima kasih. Seterusnya kita jemput Puan Susanti Arsyad. Puan, okey. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Puan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagus Puan. Okey. Terima kasih. Seterusnya saya jemput Tuan Rosdi. Tuan Rosdi, okey. Silakan Tuan. Ya Ustaz. Okey. Boleh baca? InsyaAllah Ustaz. So, Silakan Tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Tuan, summa radadnahu hu pendek je. Summa radadnahu Pendek je. Summa radadnahu asfala safilin. Okey. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Falahum ajrun ghairu mamnun. Run. فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. Okey. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Masya Allah. Okey, bagus Tuan. Okey. Perhatikan. Baik. Mungkin kalau ada salah panjang pendek tu boleh berbetulkan. Okey, seterusnya saya jemput Puan Rosila. Puan Rosila ada? Ustaz. Waalaikumsalam Puan. Okey, dah ready? InsyaAllah. Okey, silakan Puan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Masya Allah. Okey, bagus Puan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Masya Allah. Okey, seterusnya saya jemput Tuan Ilham. Ilham. Okey. Ali. Silakan Tuan. Assalamualaikum Tuan. Ustaz. Waalaikumsalam. Okey. Dah ready Tuan? InsyaAllah. Betul saya sebut nama? Rozliham. Betul? Ya betul. Rozliham. Silakan. Okey, silakan Tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin. Tebalkan lagi. Ta tu waturi sinin. Waturi sinin. Wahazal baladil amin. Okay. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okay. Thumma radadnahu asfala safilin. Dua harakat je Tuan. Thumma radadnahu asfala. Thumma radadnahu asfala safilin. Okay. Illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Okay. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Okey. Tak cukup nafas Tuan tadi. Mau baik batuk. Ya betul lah. Okey. Okey, kalau nak berhenti boleh je kalau illal ladzina amanu wa amilus solihat. Okey, kalau terpaksa dah. Kan? Okay. Kalau sambung lagi bagus. So kalau saya berhenti dekat situ saya kena ulang balik dekat wa amilus solihat. Tak apa, tak perlu ulang pun tak apa. So saya mula kat falahum tadi. Teruskan pada falahum. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya sama. Okey, seterusnya saya jemput Puan Zulaini. Silakan Puan. Puan Zu, ada ke? Okey, tak apa. Kita teruskan dengan Puan Salina dulu. Betul? Saya sebut nama? Puan Salina? Ya betul Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan. Ready? Terus baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Panjangkan lagi Puan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Ajrun ghairu. Terus ya. Ajrun ghairu. Ajrun ghairu mamnun. Duduk nafas. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Okey Puan. Puan tak sihat kan? Saya pun batuk juga lah. Batuk juga. Okey, syafakillah. Okey, tayyib. Terima kasih. Seterusnya kita jemput Puan Marhaini.
Puan, ready? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Puan Marhani orang Singapura kan? Betul? Saya. Masya Allah. Silakan Puan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Puan, Puan. Qalqalah tu ringan saja. Summa radadnahu ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Masya Allah. Okey. Bagus Puan tu. Ya, sama-sama. Okey. Saya jemput Puan. Seterusnya Puan Nuraini Sanusi. Silakan Puan Nuraini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey Puan, ready? Terus baca. Baik, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Masya Allah, bagus. Terima kasih Puan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okey. Yang terakhir Puan Nurul Ain Shikin. Betul saya sebut? Puan Nurul ada? Ada. Okey, silakan Puan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Masya Allah, bagus Puan. Puan ni ustazah ke? Ajar mengaji sikit. Mengajar Ya. Quran. Ya. Saya boleh teka. Okey, bagus Insya-Allah. Okey, seterusnya alhamdulillah selesai bacaan daripada surah
Ati. Okey, 6,5 jam semua dapat baca. Okey, tadi terlepas seorang, Puan Zulaini ada ke? Ada Ustaz? Tak baca lagi kan Puan? Belum. Okey, boleh dah ready dah. Boleh, insyaAllah. Okey, sempat lagi. Silakan Puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Watturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Masya Allah. Okey, Alhamdulillah semua peserta sudah membaca. Oh, kita ada peserta baru masuk. Okey, Puan Zah. Betul? Zahra, Puan Zah. Nak baca ke? Okey, tak apa. Nanti kita baca surah Asy-Syarh, surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah. Al-Insyirah. Okey, boleh lihat pada skrin surah yang baru untuk pagi ni. Surah yang kedua lah, surah yang kedua untuk pagi ni. Itu surah Asy-Syarh ataupun disebut surah Alam Nashrah. Okey, saya baca, nanti kita bincang hukum tajwid yang ada dalam surah Asy-Syarh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Okey, itu surah Asy-Syarh, termasuk dalam surah-surah yang pendek, sama juga dengan At-Tin, ada 8 ayat. Okey, baik, kita pergi kepada hukum tajwid yang ada dalam surah Asy-Syarh. Okey, pertama, ayat yang pertama, semasa kita menyebut huruf A pada nashrah, maka pastikan kat situ keluar angin. Nashrah, kerana sifatnya hams. Kemudian ada Alam nashrah laka sadrak. Okey, baik. Seterusnya ada qalqalah sughra sadrak. Ada dal sadrak. Kemudian tafkhim sama juga ra. Kita belajar sebelum ni, iaitu kita menebalkan huruf ra, nashrah laka sadrak, ra rak. Kemudian ada izhar syafawi apabila mim mati berjumpa dengan nun. Alam nashrah, kita zahirkan sebutan mim itu. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua ada hukum tafkhim, iaitu pada warafa ataupun alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Wizrak, ra kerana baris atas ditebalkan. Kemudian mat tabi'i, kemudian ada ikhfa, anka. Jadi oleh kerana huruf kaf adalah huruf istifal, maka cara kita gunnah pada nun itu pun
rendah saja bunyinya, anka. Okey, kemudian ayat yang ketiga sama juga sekali lagi berulang hams alladhi anqadha dhahraka, anqadha dhahraka. Kemudian tafkhim pada dhahra, ra ditebalkan. Kemudian mad munfasil alladhi anqadha. Jadi berlaku panjang kerana berlaku pada dua kalimah. Bertemunya huruf mad yang berada pada akhir kalimah pertama dengan hamzah yang berada pada awal kalimah kedua. Kemudian ada ikhfa anqa. Okey, kat sini saya nak ingatkan supaya tadi kalau anka kita rendahkan tone bunyi je. Tapi kalau qaf, oleh kerana nun mati jumpa qaf termasuk huruf isti'la, maka bunyinya angqa, bukan angqa. Terus kita tebalkan angqa, anqadhahrak. Kemudian yang keempat, sekali lagi jumpa hams, dhikrak. Huruf kaf itu bila mati zahir sifat hams. Kemudian ada tafkhim warafa'na sama juga dhikrak. Kemudian mad tabi'i. Kemudian ayat yang kelima sekali lagi hams Okey, jadi dah berulang-ulang huruf ha-nya, huruf kafnya, huruf ha-nya. Okey, kemudian usri, huruf sin-nya, yusra. Jadi kita bunyikan hams itu. Kemudian tafkhim pada ra, yusra, ra. Okey, kemudian ada usri. Kemudian di sini ada jumpa hukum tarqiq ra, dinipiskan ra, iaitu kerana faktor bukan faktor waqaf tetapi faktor baris dia bawah. Bila baris bawah ni dan wasal pula, maka kita tarqiq ra. Kemudian mad iwad, yusra berulang-ulang kan? Yusra diwakafkan dengan dua harakat saja. Kemudian seterusnya dalam qamariyah. Okey, ayat yang berikutnya sekali lagi hams kerana berulang ayat yang sama. Tarqiq ra pun sama, repeat ayat yang sama, inna ma'al usri yusra. Kemudian terlupa tadi ada gunnah, inna, ada gunnah, maksudnya ada wajibul gunnah. Yang pertama fa inna, yang kedua ada inna. Okey tuan-tuan, bagi gunnah cukup-cukup, dua harakat saja. Kemudian ayat yang ketujuh ada qalqalah kubra, fansab. Okey, cuma saya nak ingatkan. Okey, tak apalah, nanti ikhfa saya sebut, iaitu fansab. Ba itu bila mati dan berada pada hujung ayat, maka sifatnya ialah, hukumnya ialah qalqalah kubra. Kemudian tafkhim iaitu fa'idha faragh, ra berbaris atas, faragh fansab. Okey. Kemudian ada ikhfa di sini, fansab, nun mati jumpa dengan sad. Tadi saya sebut sad termasuk dalam huruf isti'la, maka kita tebalkan ikhfa itu, gunnah itu, fansab. Kemudian yang ke-8, ayat yang terakhir ada qalqalah sughra, iaitu pada farghab. Ba juga yang hujungnya farghab. Kemudian ada tafkhim pada ra, rabbika, wa ila rabbika. Ra ditebalkan kerana pada ra itu ada baris atas. Kemudian farghab. Jadi farghab, kita lihat walaupun ra mati, kita kena follow baris sebelumnya. Baris sebelumnya tu bercantumlah, bersambung kan. Dan kita kata katang
datang tu dalam kalau nak kata dua kalimah pun boleh juga, kerana irghab itu adalah perkataan asalnya. Okey, kemudian ada mak tabi'i wa ila. Okey, daripada farghab adalah ditebalkan, tidak boleh dinipiskan. Okey, seterusnya kita jemput rakan-rakan untuk baca daripada surah Asy-Syarh. Daripada surah Asy-Syarh, saya jemput sekali lagi, kita buat round sekali lagi, insya-Allah sempat, pendek saja. Okey, baik. Saya mulakan dengan Puan Zahra dulu, boleh? Ada, Puan? Okey, tak apa. Tak available, kita pergi kepada... Tak apalah, Cik Hamzah dululah. Atas sekali. Cik Hamzah, sila Cik Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Sekali lagi Cik Hamzah, sekali lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Yusra. Bukan yusra, yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faraghta fansab. Fansab. Tebal lagi. Iza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. 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 Wa ila rabbika farghab. Bagus. Baik. Terima kasih Cik Hamzah. Seterusnya saya jemput Puan Susanti sekali lagi, Puan. Silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Panjangkan Puan. Wa wada'na anka. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Okey, bagus Puan. Okey, Masya Allah. Seterusnya Tuan Rosdi, silakan. Okey, Ustaz. Boleh, silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Dengar lagi Tuan. Anqadha. Alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sekali lagi Tuan, sekali lagi. Inna ma'al usri yusra. Okey. Fa iza faraqta fansab. Fansab. Fa iza faraqta fansab. Wa ila rabbika farghab. Okey, Masya Allah. Okey, bagus. Seterusnya saya jemput Puan Rosida. Silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك فإن العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. Okey, Masya Allah. Bagus. Baik, seterusnya Tuan Ruzliham. Baik Ustaz. Silakan Tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dua harakat je Tuan. Wa wada'na anka. Wa wada'na anka wizrak. Allazi anqadha zahrak. Okay. Wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faraghta fansab. Fa iza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Sadaqallahul Azim. Kemudian saya jemput Puan Salina. Waalaikumsalam. Tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraqta fansab Tebalkan lagi Puan. fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Okey, Masya Allah. Moga cepat sembuh Puan. Terima kasih. Okey, Puan. Seterusnya saya jemput Puan Marhaini. Okey, masya-Allah Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Okey, Masya Allah. Bagus Puan. Ya, sama. Seterusnya saya jemput Puan Raini Sanusi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Puan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك. Sekali lagi Puan. Faida faragta.
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Baik. Boleh, Ustaz? Masya Allah. Okey. Yang Boleh. tadi sebab ifat dia kurang tebal, Ustaz. Betul. Ifat dia. Yang tu je nak maksudnya kena fansab. Fansab. Okey. Terima kasih, Baik, Ustaz. ya sama Puan. Okey, seterusnya saya jemput Puan Nurul Ain. Silakan Puan. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, Masya Allah. Seterusnya Puan Zahra. Ada? Boleh baca ke? Tak. Okey, baik. Dalam masa sekitar 12 minit lagi, insya-Allah, okey, kita nak teliti apa yang terkandung tema-tema utama dalam surah yang kita baca tadi, surah At-Tin dan surah Asy-Syarh. Baik, tuan-tuan, puan-puan, kita belajar bahasa Arab kan? Kita belajar bahasa Arab dan fokus kepada bahasa Al-Quran. So, kita lihat penggunaan bahasa Arab dalam Al-Quran dalam surah yang kita baca tadi. Allah mulakan dengan waw, wa kan. Kalau kita teliti dalam surah-surah juzuk amma, banyak Allah mulakan surah-surah dengan sumpah. Dalam bahasa Arabnya dipanggil al-qasam. Wat-tin, kemudian was-zaitun. Seterusnya kalau sebelum ini yang kita dah baca dalam siri yang lepas, wal-adiyati dhabha, dan yang akan datang wad-duha wal-laili idza yaghsha wasyamsi wadduhaha, kemudian wal-fajr was-sama'i wat-tariq was-sama'i dzatil buruj, dan seterusnya lah. Jadi semua ini adalah kita panggil bersumpah. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dan faedah daripada sumpah ini Allah nak tarik perhatian kita semua tentang tanda-tanda kebesarannya dalam penciptaan makhluk-makhluk yang dinyatakan dalam sumpah itu. Sebahagiannya berkaitan dengan fenomena alam, sebahagian yang lain dengan berbentuk makanan. Dalam surah yang kita baca ini Allah bersumpah dengan dalam surah At-Tin ini, iaitu buah At-Tin, buah zaitun. Kemudian Allah juga bersumpah dengan tempat, iaitu Gunung Sinai, Tur Sina wa Turi Sinin. Kemudian Allah juga bersumpah dengan tempat yang kedua, iaitu kota Mekah, wa hadzal baladil amin. Jadi faedah daripada di samping Allah nak highlight, nak tonjolkan makhluk-makhluk ini dan tempat-tempat yang bersejarah ini, pada masa yang sama di sebalik sumpah itu Allah nak tonjolkan juga nabi-nabi yang muncul daripada tempat yang disebutkan. Kalau diteliti daripada sumpah At-Tin dan Zaitun, ia merujuk kepada negara Syam. Ramai nabi dan rasul datang dari negeri Syam ataupun negara Syam, iaitu tempat ditanamnya buah tin dan zaitun. Kemudian Waturi Sinin, Gunung Sinai, Allah nak highlight, nak tunjulkan nabinya, rasulnya yang mulia Musa alaihi salam yang bermunajat di Gunung Sinai.
Kemudian Allah juga dalam ayat yang ketiga bersumpah dengan kota Makkah, yang mana kota Makkah ada nabi-nabi dan rasul, khususnya Nabi SAW, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kemudian nabi-nabi yang lain yang datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Kemudian seterusnya Allah sebut bahawa manusia itu dicipta dengan sebaik-baik kejadian. Sama ada pada akalnya, ruhnya, pada fizikalnya. Maksudnya kita dapati tanda-tanda keindahan ciptaan Allah pada biologi manusia, pada pemikiran manusia, pada keseluruhan manusia itu sendirilah. Cuma kalau manusia itu kufur dengan nikmat itu, tidak melengkapkan kesempurnaan dengan mentauhidkan Allah, maka dia boleh menjadi serendah-rendah makhluk. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah juga sifatkan manusia boleh jadi lebih teruk daripada binatang ternakan. Okey, jadi pada masa yang sama, Allah juga kecualikan bahawa bukanlah semua manusia macam tu. Allah sebut bahawa melainkan orang-orang yang beriman. Tidaklah cukup dengan beriman, hendaklah diterjemahkan dengan amal soleh. Iman dalam dada, amal soleh itu dilihat pada zahir, pada luaran manusia itu sendiri. Kemudian bagi mereka ganjaran yang tidak terputus. Fama yukadzibuka ba'du biddin ma yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Dan tidaklah manusia itu mendustakan kamu selepas ini wahai Muhammad dengan hari kebangkitan, hari di mana berlakunya hari kiamat. Kemudian alaysallahu biahkamil hakimin, dan pada hari kiamat nanti Allah akan hitungkan amalan manusia dan cukuplah bagi Allah sebagai hakim yang maha adil di antara hakim-hakim yang lain. Jadi tidak ada pihak yang akan dianiaya pada hari kiamat nanti. Jadi itulah lebih kurang kandungan surah At-Tin. Kemudian kita lihat surah Asy-Syarh. Sebenarnya kalau lihat surah Asy-Syarh, dia ada kesinambungan dengan surah Ad-Duha kerana masing-masing menyebutkan tentang kelebihan Nabi SAW. Kalau tuan-tuan perempuan teliti surah Ad-Duha dan surah Asy-Syarh, temanya hampir sama, iaitu menyebut kelebihan Nabi SAW. Okey, kelebihan yang pertama, Allah sebut bahawa baginda dilapangkan dada. Alam nashrah laka sadrak. Dilapangkan dada untuk dipersiapkan, dibersihkan hati baginda, dicuci hati baginda, jantung baginda untuk dipersiapkan menerima wahyu. Kemudian kita lihat dalam soal lapang dada ni, Nabi Musa alaihissalam, baginda minta Allah lapangkan dada baginda dengan berdoa Rabbishrah li sadri. Kan, maksudnya nak buat satu tugas yang besar dan nak hadapi masalah dalam hidup ni, kena memiliki dada yang luas lah, bukan pada saiznya tapi dari segi persiapannya, kerana hidup di dunia ni mencabar kan. Jadi kalau Nabi SAW Allah bagi tanpa seolah-olah baginda tak minta pun, tapi Allah kurniakan. Kemudian wa wada'na 'anka wizrak, ini pun penting juga. Allah ampunkan dosa baginda sama ada yang lepas ataupun yang akan datang. Walaupun baginda maksum daripada sebarang dosa, sebarang kesilapan, tapi ia adalah fokus kepada, kita panggil dalam bentuk penyampaian risalah. Bukan baginda tak pernah silap langsung. Ada juga setengah keadaan baginda silap bertindak dalam soal pengurusan dan sebagainya, lalu ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun Allah bersedia, kalau silap sekalipun Allah bersedia ampunkan dosa tersebut. Alladhi anqadha dhahrak, dan dosa itu adalah memberatkan belakang kamu. Dan itulah dari segi nanti dari hari kiamat nanti manusia akan dibebankan dengan dosa masing-masing, dan dosa itu akan ditimpakan di atas belakang kita lah. Allah sebut dalam ayat yang lain, biyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah
wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Kita akan dihempakkan dengan dosa masing-masing dan kita akan memikul dosa tersebut untuk dibawa ke padang mahsyar. Seterusnya, pujian yang terakhir yang disebut dalam surah ni ialah wa rafa'na anka dzikrak, dan kami telah mengangkat sebutan namamu wahai Muhammad. Jadi nak hurai poin ini banyaklah contoh-contohnya dalam nama orang, banyak orang ataupun umat Nabi SAW menggunakan nama Muhammad untuk mengambil berkat daripada nama baginda. Kemudian nama baginda juga disebut dalam azan, dan setiap minit di dunia ni diraungkan azan, maka disitulah nama Nabi diangkat dalam syahadahkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seterusnya fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Janji Allah bahawa kalau ada kesukaran dalam hidup sekalipun, ia tak akan lama. Kalau satu kesusahan, ia akan disusuli dengan dua kemudahan. Kemudian seterusnya Allah minta kita fa idza faragta fansab, iaitu ayat ni mengajak kita terus istiqamah dalam buat sebarang amal soleh. Selesai satu benda yang baik, susuli dengan amalan yang baik yang berikutnya. Wa ila rabbika farghab, dan kita hendaklah menyimpan perasaan bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala sehinggalah kita meninggal dunia. Jadi alhamdulillah itulah lebih kurang komentar apa yang kita baca tadi. InsyaAllah tuan-tuan boleh rujuk balik nota yang kita bahaskan, dan insyaAllah kita jumpa minggu hadapan. InsyaAllah. Okay. Ustaz, kalau ya, boleh satu soalan Ustaz. Boleh. Ada lagi. Katalah kita dalam solat. Lepas tu bila kita sebut, kita baca, ni yang baca seorang ni lah. Baca seorang, katalah contohnya fa inna ma'al usri yusra. Lepas tu kita rasa macam sebutan kita tadi macam tak berapa tepat lah. Macam Ustaz tegur saya baca tadi. Yusra, bukan yusra tu sebab sing mati. Yusra. Betul. Tapi dalam kepala kita, kepala saya lah contohnya, saya kata aku baca ni sin mati. Mungkin bunyi tak cantik lah macam Ustaz baca tadi. Sudah cukup ke atau kita nak kena ulang benda tu? Okey, maksudnya ulang ayat tu ke ataupun lepas-lepas ni? Ulang ayat masa solat tu. Tak perlu dah. Teruskan je. Teruskan saja. Okay. Cuma kalau kita nak lembutkan lidah kita lagi dalam solat-solat yang berikutnya, tu lagi baguslah. Okey. Melainkan kalau kita rasa berlaku kesilapan sebutan dalam surah Al-Fatihah, barulah kita betulkan balik, kita repeat balik ayat tu. Kalau berlaku dalam surah yang lain, tak mengapa. Proceed je, teruskan. Okey Cik Hamzah, gitulah. Sama Cik Hamzah. Baik, rasanya kita kot, kalau ada apa-apa, insyaAllah boleh tanya dalam grup, dan rakaman insyaAllah menyusul. Rasanya setakat tu dulu tuan-tuan puan-puan, jumpa lagi minggu depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.